السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Yang berbahagia Tuan Imam Musa Rahim, yang saya kasihi para ahli dan kuasa Masjid Al-Hasan, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, pakcik-makcik, abang kakak, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama kalinya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jal. Dengan izin dan juga limpah kurnia Allah, pada malam ini dapat lagi kita bertemu untuk kita datang solat maghrib secara berjamaah, dan seterusnya kita meneruskan pengajian kita yang diambil pada setiap hari Isnin malam dengan kita membaca hadis-hadis hukum yang dipetik daripada kitab Bulughul Maram. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pembelajaran yang lepas kita dah baca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita masih lagi membicarakan bab al-ghasab, bab al-ghasbu ataupun ghasab, iaitu bab berkenaan dengan barang yang diambil secara paksa, rampas, maghsub, bukan maghdub, maghsub. Contohnya tanah yang diambil secara paksa. Apa sahaja barang atau hak orang lain yang diambil bukan dengan hak dia. Maksudnya ianya milik orang lain diambil tanpa dia berhak. Kalau dia berhak tidak menjadi masalah. Tapi apabila dia tidak berhak, dia mengambil, tak kiralah dengan kekerasan ataupun dengan tipu daya, maka kedua-duanya itu dinamakan sebagai al-amwal al-maghsubah, iaitu harta-harta yang diambil secara maghsub, secara paksa. Dan kita dah sentuh beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita bacakan ayat-ayat Quran berkenaan dengan larangan untuk mengambil harta secara paksa ini. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam minta maaf, Allah Subhanahu wa taala menyebut wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan harta kamu, yakni sesama kamu itu bil batil, dengan cara yang salah. Wa tudlu biha ilal hukam, dan juga kamu bawakan kepada al-hukam, kepada hakim untuk diadili. Untuk apa? Litakulu fariqam min amwalin nas, untuk makan sebahagian daripada harta manusia. Hak ni dia tak ampah terus, dia guna apa? Dia guna jalan undang-undang. Dia ada hilah di situ, tahayyul di situ, untuk dia memenangi sesuatu hak sedangkan pada dasarnya bukan hak dia. Dia tahu bukan hak dia, tapi dia nak ambil dengan cara demikian, cara tipu helah, maka sebenarnya apa yang dia ambil itu adalah sesuatu yang haram. Baik. Dan kita baca hadis juga pada minggu lepas, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hadis yang pada dasarnya kata Syekh Abdullah Al-Bassam, dia bukanlah hadis berkenaan dengan babul ghasbi. Dia bukanlah berkenaan dengan harta yang dirampas ataupun diambil bukan pada haknya, tetapi dia adalah cerita bagaimana
isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut dalam Sunan Tirmizi, Aisyah, dia pecahkan bekas makan yang dibawa oleh salah seorang daripada isteri Nabi, iaitu Ummu Salamah, dalam hadis riwayat lafaz yang dibawa oleh Imam An-Nasa'i. Jadi dia pecah. Jadi di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam minta untuk digantikan dengan bekas makanan yang baru, pinggan yang baru, bekas letak makanan yang baru. Di sini menunjukkan kata Syekh Abdullah Al-Bassam, apa yang nak dibawa di sini adalah harta rampasan yang dirampas itu tanpa hak. Jika ianya rosak maka perlu diganti. Kalau dia dia ambil apa-apa barang pada orang dan barang tersebut rosak, maka dia perlu gantikan bil ain, iaitu dengan barang tu sendiri yang pertamanya, bil mithil, dengan semisal dengan barang tersebut. Hari ini kita ambil dalam bab apa? Bab ariyah, itu bab pinjam barang. Kalau pinjam barang, dia ada pinjam ariyah, iaitu secara madmunah, iaitu yang dijamin. Yang dijamin ni contoh bila barang tu rosak, kita nak kena gantilah, kena baiki, ataupun kita nak kena ganti bil misl, dengan semisal dengan barang tersebut. Jadi di sini nak menunjukkan apa barang yang diambil secara paksa, jika ianya adalah rosak, maka ianya merupakan tanggungan orang yang mengambil tanpa hak itu. Hak tu yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam mensyarahkan hadis tersebut. Pada malam ini kita akan sambung lagi pembacaan hadis berkenaan masih dalam bab al-ghasab, dan kalau sempat kita akan sambung kepada tajuk yang berikutnya, iaitu asy-syuf'ah. Syuf'ah ni berkenaan dengan harta yang kekal, yang mana banyak nama atas dia. Pak dia mati, tinggal sebiji banglo. Hak tu ya harta dah. Bahagi semua dengan apa? Dengan ada ashabul furud. Dia ada apa, orang-orang yang nak ambil tu. Kalau isteri dia situ juga, anak dia situ juga, anak perempuan dia. Kalau ada isteri, 2 orang isteri di situ, semua dan tu. Jadi macam mana satu banglo hak tu dia punya dalam bab syuf'ah. Kita akan tengok nantilah. Bab syuf'ah. Boleh tak kalau ada 7, ada situ katalah 5 nama dengan harga nilai sekian-sekian, yang bahagian kita tu kita pergi jual ke orang lain. Kalau saya pergi Bang Karim ambil bahagian saya ni, kami tak ada bahagi lagi nama ni, tapi saya bagi kat Bang Karim dengan nilai sekian-sekian. Nanti ni lah kita buat macam mana surat ke? Boleh ke tak boleh? Hak tu dalam bab syuf'ah, kita akan tengok nantilah. Ataupun orang dulu-dulu dia pi, depa dapat ada tanah, tapi tanah tak ada geran. Kalau ada geran kita katakan tak bahagi lagi. Mungkin guna nama seorang kawan ke macam mana, ataupun tak upak betul-betul lagi. Jadi katakanlah saya dengan Bang Karim, saya nak jual bahagian saya ni kepada orang lain, boleh ke tak boleh? Penggan apa tak ada bahagian lagi. Katakanlah orang bagi tanah apa-apalah zaman dululah, lah dah ada semua geran, tak ada masalah lah kalau dulu. Jadi macam mana tanah, kalau tanah 10 relung, ada 10 relung, 2 nama tak bahagi apa lagi, saya jual kat bahagian saya 5 relung, katakanlah 5 relung ni saya jual kat siapa-siapa lah. Boleh ke tak boleh? Ataupun saya kena tanya Bang Karim dulu. Itu dalam bab syuf'ah yang kita akan tengok nanti jika sempat, insya-Allah taala. Tapi kita masih lagi dalam bab al-maghsub ataupun bab al-ghasb, iaitu barang yang diambil tanpa hak, ataupun apa saja harta. Wa an Urwah bin Zubair, wa an Urwah ibn Zubair radhiyallahu anhu qala rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna rajulaini ikhtasama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ardin gharasa ahaduhuma fiha nakhlan wal ardu lil akhar
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله وقال ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن. Daripada Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu telah berkata beliau bahawa seorang lelaki daripada sahabat Nabi. Dalam bab hadis ni kalau dia rawi itu dia majhul, dia terus jadi hadis tu hadis dhaif lah. Kalau dia apa majhul. Tapi majhul ni apa? Tak tahu siapa nama perawi tu. Tak dikenali. Tapi di sini dia kata apa? Rajulun min ashabi Rasulillah. Tapi kalau majhul sahabah, jelas bahawa yang tidak diketahui itu sahabat, maka tak jadi masalah. Jadi Urwah bin Zubair ni meriwayatkan apa? Urwah bin Zubair ni daripada kibar tabi'in. Anak kepada Az-Zubair bin Awam. Anak menakan Aisyah radhiyallahu anha, anak kepada Asma. Anak menakan Aisyah lah. Asma dengan Aisyah ni dia beradik. Dia Urwah bin Zubair, antara faqih yang hebat di bumi Madinah. Dia duk belajar mak menakan dia tu, dia hebat. Dia duk belajar dengan Aisyah. Jadi dia kata apa? Qala rajulun min ashabi Rasulillah. Jadi bila dia tabi'in, dia kata apa? Dia kata telah berkata seorang lelaki daripada sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi bila di situ disebutkan sahabat-sahabat Rasulullah, maka pada waktu itu tidak menjadi masalah lah, sebab sahabat. Jelas. Baik. Apa yang dia kata? Inna rajulaini ikhtasama, dua orang lelaki, sesungguhnya dua orang lelaki ikhtasama ila Rasulillah, membawa suatu pertelingkahan kepada Rasulullah. Maksudnya ada bawa masalah mereka yang mereka duk bergaduh tu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ardin, dalam satu tanah lah, berkenaan dengan satu tanah. Bagaimana keadaan dia? Gharasa ahaduhuma fiha nakhlan, yang mana salah seorang daripada mereka berdua itu telah tanam padanya nakhlan, pokok tamar. Dah tanam kebun tamar di situ. Wal ardu lil akhar, tetapi tanah itu milik siapa? Milik orang lain. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ardi li sahibiha, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk tanah itu untuk sahibiha, untuk tuannya. Wa amara sahiban nakhli, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan tuan kepada pohon tamar itu an yukhrija nakhlah, untuk mengeluarkan pohon tamarnya, cabut pohon tamar. Faqala, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa li'irqin zalimin haq, tidak ada bagi akar yang zalim itu hak. Baik, hadis ini riwayat Abu Dawud, kata Al-Hafiz Ibn Hajar, ianya isnaduhu hasan, sanadnya itu adalah hasan, hadis hasan. Jadi ianya adalah hadis yang digunakan di dalam hujjah, digunakan sebagai hujjah. Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam, al-hadisus sahih, hadisnya adalah hadis yang sahih pada penilaian ulama-ulama yang lain lah. Baik, jadi ianya merupakan hadis yang dijadikan sebagai hujjah. Baik, daripada hadis ini apa yang kita dapat faham? Beberapa pengajaran atau faedah yang dapat kita faham di sini adalah berkenaan dengan bagaimana dua orang lelaki ini dia bergaduh lah. Sebab apa? Salah seorang daripada mereka ni adalah pemilik tanah, tapi ada orang pi tanam pohon tamar di dalam atas tanah dia. Jadi dua-duanya bergaduh lah. Jadi mereka bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bila bawa kepada Nabi, dia jelaslah Nabi kata, pemilik tanah tetap akan dapat tanah tu, dan orang yang tanam tamar itu perlu mengeluarkan pokok dia daripada tanah tersebut. Di sini menunjuk, dan Nabi kata apa? Tidak boleh akar yang zalim, irqun, akar li'irqin. Tidak boleh untuk akar yang zalim itu adanya hak. Jadi di sini menunjukkan apa sahaja benda yang terdapat di atas tanah seseorang, yang mana orang yang letak benda tersebut, tanam ke bina ke, dia tahu tanah tu bukan tanah dia, dan dia bina di atas tanah tersebut ataupun tanam sesuatu di atas tanah tersebut, maka pada waktu itu dia nak kena keluarkan daripada tempat tersebut. Kalau rumah, kena keluarkan, kena keluarkan. Cuma para ulama bincang jika masjid, cerita dia ni, dia insaf, dia wakaf jadi masjid, dia kan milik orang, milik orang lain dia ni. Jadi apa yang perlu dibuat, dah bina 8 tahun dah, takkan nak hadmul masajid, orang dah sembahyang 8 tahun dah. Ni yang berlaku lah. Kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, dia kata kalau orang tu tahu bahawa tempat tu tanah yang dirampas, tak boleh pergi sembahyang, kata beliau lah. Tapi pada dasarnya apa yang perlu dibuat, yang perlu dibuat adalah orang yang rampas tanah tersebut, ambil tanah tersebut tanpa hak, perlu membayar senilai dengan tanah tersebut kepada tuan tanah tersebut. Kalau nak roboh masjid, dia jadi benda yang lebih besar. Itu melihat kepada maslahatul ammah muqaddamah ala maslahatil khassah. Maslahah umum itu perlulah ditakdimkan, diutamakan daripada maslahah peribadi, masalah individu. Tapi kalau dia ni, dia pergi apa? Kita ada petak, dia pergi duduk tabung kat petak kita, dekat bendang kita. Kita dah kata jangan duduk ni kan. Lepas tu dia kata apa? Tuan tanah kata kalau nak tabung nanti bagilah setengah-setengah. Ya. Dia tak mau, dia nak ambil hasil dia tu juga. Jadi pada waktu itu jika melihat kepada hadis ini boleh cabut buang. Kan? Dia nak kena cabut buang. Cuma kita bincangkan jika dapat hasil lah itu kan. Kita dapat hasil. Sebahagian para ulama dia kata kalau mau keluar hasil, dia tak boleh bagi kepada orang yang tanam tu tak dapat. Namun sebahagian pandangan para ulama yang nampak lebih mu'tadil, iaitu dia kena apa? Dia sebahagiannya itu diberikan kepada tuan tanah, dan sebahagian lagi dia ambil lah hak tu. Dan dia kena apa? Kena buat keluar semua pokok dia. Jadi di sini menunjukkan apa? Kalau ada apa sahaja binaan di atas apa sesuatu tanah, maka ianya perlu dirobohkan. Ataupun ianya perlu, kalau ada tanaman perlu dibuang. Jika apa? Jika tuan dia tak bagilah, kalau tuan dia tak kata apa tu, kita katakan tuan dia redha tak apalah, kita katakan. Macam orang kadang-kadang duduk kat taman tanam apa? Tanam pokok-pokok tepi-tepi tu kan, dia duduk jaga, dia dapatlah kat dia. Orang lain nak ambil pun, kita kata dia duduk tanam, bukan aku ni, tiba-tiba aku nak ambil buah pelam dia kan. Hak tu pada dasarnya kita tak ada masalah lah. Tapi kalau kerajaan kata nak ambil balik, ataupun tuan tanah kata nak ambil balik, dia boleh berkerah, ni pokok harum manis saya ni ada di sini, jadi saya nak bayar satu pokok 100 sikit ya. Dah berbuah 300 biji 400 biji. Kalau tuan tanah nak, kena buat keluar balik, kena cabut. Mereka adalah perjanjian lain. Jadi hak tu yang berlaku. Maksudnya di sini adalah tidak boleh ada sebarang bila diminta oleh tuan tanah itu untuk dikeluarkan, sama ada pokok binaan apa, maka perlu dikeluarkan. Disebutkan di sini iza hasala dararun min wad'il gharsi kal hufrin
au aqwam turabiyah wa nahwu dhalik fa 'ala al-muta'addi izalat ad-darar al-hasil min fi'lihi al-'udwani. Bila jika berlaku masalah, bila buang sesuatu yang ada atas tanah tu, contoh dia kata seperti mana adanya lubang, maka pada waktu itu apa, orang yang letak bangunan dan sebagainya, dia kena kambuh balik, bukan tuan tanah. Ataupun berlaku tanah runtuh semua, maka pada waktu itu yang salahnya apa, orang yang dia tanam pokok, pada dia buang pokok tu, dia macam-macam masalah. Kesalahan itu adalah kembali kepada orang yang tanam pokok tersebut dan juga orang yang bina binaan di atas tanah tersebut. Jadi secara umumnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapatlah kita ambil faedah, iaitu apa sahaja binaan ataupun pokok yang ditanam di atas tanah orang lain, apabila diminta oleh tuan tanah itu untuk dikeluarkan, maka wajib keluarkan. Kan? Tapi seronok dia apa? Ada mak tafiz, jenuh. Ada mak tafiz. Jual. Ini bukan kisah ambil tanah cara apa? Secara paksa. Jual tanah. Jual tanah kawan baik, tak apalah kawan dia kan. Percaya tengok kok geran. Ada orang dia mahu tunjuk geran tapi dia tunjuk tanah lain. Hak tu pun ada juga. Dia mahu tunjuk ni kawasan tanah saya ni nak jual. Okey Mama dia dalam ceruk sana tu, orang tak pi. Ada juga. Kalau hak belah-belah hak tepi pantai dulu macam mana? Hak kena hakih tu. Hak tu kita kena tengok. Tu sebab di dalam jual beli ni dia tak boleh bai'ul gharar. Kita kena pergi tengok betul-betul. Dia tak boleh hanya ni atas geran ni. Ada. Dia bukan boleh atas geran. Ain tu kita tak nampak, benda tu kita tak nampak. Itu Nabi SAW, naha Rasulullah SAW an bai'ul gharar, tentang jual beli yang gharar, tidak jelas. Tanah tak pergi tengok, kita nak apa? Nak pergi beli. Kita pun main beli je. Dia kata, kita tanya dia, ada apa atas tanah tu? Adalah pokok durian. Seronok ada pokok durian. Pi memang ada pokok durian, tapi ada mak tafiz. Sekolah orang duk bela budak-budak, duk jaga budak-budak. Jenuh. Macam mana tu? Kan? Macam-macam lah. Jadi kita katakan kalau ambil tanpa hak, tanah yang diambil tanpa hak dan ada sesuatu di atasnya, maka ianya jika tuan tanah itu datang, dia berhak mendapat tanah itu kembali. Dan jika ada pokok dan sebagainya, maka hendaklah dibuang daripada tanah tersebut. Bak duk ambil tanah orang ni tuan-tuan, suatu dosa yang kita sebut dosa besar lah, bukan dosa kecil. Hak orang tak boleh. Antaranya Nabi SAW sebut, la'anallahu man sariqa manar al-ard. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa yang mencuri manarah. Manarah ni tanda, sempadan. Manarah ni tanda ataupun sempadan. Disebut oleh para ulama alamatul hudud, iaitu tanda sempadan tu dia duk pergi langkau hak orang. Dia duk pergi ambil hak orang. Maka pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala melaknat dia. Sebab langkau tu sebab apa? Sebab pokok asam. Dia nak pokok asam tu. Pokok asam tu ada sentimental value, orang putih sebut. Bagi keluarga dia. Dia kata pokok asam tu mak bagi kat aku, arwah mak bagi kat aku. Tapi duduk kat tanah adik, tak kira kita lencong pokok asam tu mai kat aku. Ya adik pun nak apa? Nak pokok asam tu juga. Lalu kita tengok siapa yang berhak lah di situ. Baik. Tu semua cerita adik-beradik. Adik-beradik ni dia baik, tapi boleh jadi musuh lebih pada apa? Lebih pada dengan orang bukan adik-beradik. Bina tembok lebih tinggi daripada tembok Gaza.
Lebih kurang sama. Tutup tu, rumah dia tinggi. Rumah atas, bukan rumah bawah, atas. Dia buat buah zinc tu, dia sampai atas, tak nampak rumah. Hak ni putus silaturahim ni tuan-tuan. Jangan duk putus silaturahim. Berdosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ar-rahmu mu'allaqatun bil 'arsy. Hadis riwayat Imam Muslim. Rahim itu terikat, jadi hubungan kekeluargaan itu terikat, tergantung pada arasy. Man wasalahu wasalahu Allah, wa man qata'ahu qata'ahu Allah. Siapa yang sambung, Allah berkati dia. Siapa yang putuskan, maka Allah tidak memberkati. Dia buat satu dosa. Bergaduh atau mana pun jangan duk sebut istilah mulai sekarang hang bukan adik aku lagi, hang bukan kak aku, hang bukan anak aku, hang bukan ayah, tak sebutlah macam tu. Jadi benda-benda ni apa tak boleh kita sebut. Baik, yang seterusnya hadis yang terakhir berkenaan dengan babul ghasab. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi yawm an-nahri bi Minan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Hadis muttafaqun alaih. Daripada Abu Bakrah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda fi khutbatihi, pada khutbahnya pada hari nahar. Pada hari nahar ni hari apa? Fasalli li rabbika wanhar. Pada hari raya haji, hari ke-10 Zulhijjah. Biminan, di Mina. Maksudnya bukan di Madinah, Nabi buat haji ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi berkhutbah. Dia bukan khutbah Arafah tu, yang ni di Mina pun Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, bagi nasihat pada para sahabat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ada di Mina? Inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kamu, wa amwalakum, harta-harta kamu, wa a'radakum, maruh-maruh kamu, alaikum haram, ke atas kamu itu adalah haram. Kahurmati yaumikum hadha, seperti mana haramnya hari kamu pada hari ini, hari kamu ini. Fi syahrikum hadha, pada bulan kamu ini. Fi baladikum hadha, seperti mana haramnya negara tanah kamu ini. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik. Jadi di sini nak tunjukkan apa? Nak menunjukkan bahawa dalam bab al-ghasbu ini larangan untuk mengambil hak orang lain jika dia tidak berhak. Itu sebab Nabi sebut apa? Inna dima'akum wa amwalakum, dan harta-harta kamu. Nabi kata apa? Haram. Nabi kata inna dima'akum, sesungguhnya darah kamu. Maksudnya apa? Maksud haram darah tu apa? Apa maksud haram tuan-tuan? Masjid haram, tanah haram. Haram ni mulia. Haram ni asal daripada hormat. Menghormati orang tua. Hormat tu haram. Orang perempuan, kalau orang Arab dia panggil apa? Dia panggil hurmah. Sebab apa? Orang perempuan itu adalah dimuliakan. Tu sebab bila kita orang Arab mai keluarga ataupun dia pun lalu kan, ataupun orang perempuan nak lalu, dia kata apa? Hurmah. Maksud hurmah tu apa? Ada orang perempuan nak lalu lah. Bagi dia pun lalu dulu. Nak naik bas hurmah. Memang orang Arab ni dia ladies first lah. Bukan tu orang putih punya kan. Dia memang macam tu. Dia akan sebut hurmah. Bila hurmah ni orang yang sesak-sesak ni orang buka jalan bagi orang perempuan apa? Orang perempuan lalu lah. Jadi maksudnya haram terpelihara.
Kita kata khinzir itu haram, maksudnya kita memelihara diri kita daripada makan khinzir. Ini haram, kita pelihara diri kita daripada apa? Daripada buat benda-benda tersebut. Baik. Jadi Nabi kata sesungguhnya darah-darah kamu itu haram. Maksudnya haram menumpahkan darah orang lain tanpa ada hak. Tanpa ada hak. Hak ada yang berhak boleh. Kalau bunuh balik. Itu adalah apa? Adalah berhak. Seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu la yuhillu dam imri'in muslim illa bi ihdath thalas. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghalalkan untuk ditumpahkan darah seorang muslim itu melainkan dalam 3 perkara. An-nafsu bin nafs, bunuh dibalas bunuh. As-sayyib az-zani, orang perempuan, minta maaf, lelaki ataupun perempuan yang telah berkahwin dan melakukan zina, rejam sampai mati. Wa tariqu lidinihi al-mufariq lil-jamaah, orang yang sengaja meninggalkan apa, dia lawan, dia orang Islam, lepas tu dia murtad, dia lawan tentang Islam, dia minta bertaubat, dia tak mau bertaubat, maka pada waktu itu juga adalah dalam agama ada dihukum bunuh. Hak ni antara apa hak yang berhak lah. Dan termasuklah juga tidak boleh menumpahkan darah ni, kita mencederakan orang. Kita mencederakan orang ni pun adalah perkara yang salah, tidak dibenarkan. Benda dia buat salah dengan kita pergi tumbuk dia sampai berdarah, patah gigi. Tak padan lah. Dia mengumpat kita gerampung bagi. Kadang-kadang orang, tuan-tuan baik-baik tuan-tuan, kita duduk marah-marah. Ada orang ada cara dia nak bagi kita kena tahu. Dia biar kita tumbuk dia. Dia bagi marah-marah pun tumbuk. Mudah dia buat apa? Report polis. Tuan-tuan kerja kerajaan habis. Kena hati-hati. Kadang-kadang orang provoke macam dia sanggup ditumbuk, dipukul sebab dia nak apa? Jadi hak ni cara orang kadang-kadang. Jadi sesungguhnya darah-darah kamu yakni tak boleh untuk menumpahkan darah sesama muslim. Wa amwalakum, harta-harta kamu itu juga adalah haram. Wa a'radakum, maruh-maruh, tak boleh jatuhkan maruh orang lain, tak boleh menghina orang lain, tak boleh menghina bangsa lain, tak boleh. Atas apa kita nak hina bangsa lain? Kan? Kadang-kadang orang kata apa? Bila mai kedai, contoh ni ada orang tulis status tersebut, saya memang setuju dia tulis ni. Dia kata bila mai kedai orang mamak, kedai mamak, dia akan tulis apa? Kedai mamak kotak. Kedai ni mamak ni kotak, mamak kotak, mamak kotak. Kedai orang Melayu bila mai kotak sampai dia ciri ada meninggal apa dah? Kedai restoran nama sekian tercemar. Nampak? Kedai nama sekian dia tak sebut pun. Jadi kenapa kedai mamak hal ni tak Melayu. Ada kedai orang Melayu kotak? Banyak juga. Nampak? Racist. Mamak sekian nama, mamak sekian nama, mamak atau Melayu sekian nama, Melayu sekian nama, Melayu sekian nama. Dah tak mau makan kedai mamak tu pulang kan. Tapi kadang-kadang kita menyebarkan berita-berita macam tu adalah tak patut, berkenaan dengan maruh orang. Nampak? Bukan kita kata dalam agama kita ni tak dibenarkan untuk membela kabilah. Tak. Kabilah ni perlu dibela, bangsa itu perlu dibela, ada hak dia. Dalam Islam pun ada hak. Tetapi menegakkan benang yang basah, ini yang dinamakan sebagai asabiyah. Benda yang bangsa sendiri, tak kiralah India, Melayu, Cina, buat salah, kita masih menegakkan apa yang salah. Hak ni berdosa. Kan? Jadi benda-benda macam ni kita nak kena perhati ya. Kita hukum sama kata kan. Padahal kedai mamak ada juga yang bersih. Kan? Banyak juga yang bersih. Dan kedai Melayu pun kita kata orang Melayu Muslim kita pun bukan tak ada yang kotor.
Tu tak kira ada gantung gambar lagi. Kedai Melayu kita banyak gantung gambar. Gambar pelari apa tu tak kira. Apa tak apa, kedai Melayu syirik, membawa kepada syirik. Kedai Melayu menggantung tangkai. Kedai Melayu, kita baik sikit kan. Tapi mai dekat mamak, kita buruh semua mamak. Jadi hati-hati tuan-tuan lah. Benda-benda macam ni kita kena berlaku. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adil itu adalah lebih menghampiri kepada ketakwaan. Tambah kita duduk di Malaysia ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, berbagai bangsa. Berbagai bangsa, dan Allah izin pula bukan berbeza bangsa saja, agama pun macam-macam lah. Agama pun macam-macam. Bukan maksudnya kita mengiktiraf agama lain, tak. Tapi kita menghormati kefahaman mereka itu. Bukan kita reda. Reda hanya inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Reda iktiraf untuk agama itu adalah hanya Islam sahaja bagi kita. Bagi mereka, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu itu adalah kamu, dan bagi aku tu adalah agama aku. Bagi kita adalah agama kita. Baik. Jadi tak boleh untuk apa? Wa a'radakum haram, alaikum haram. Dan maruah juga kita tak boleh menjatuhkan maruah orang lain, tak boleh. Maruah sahabat tak boleh. Kadang-kadang selalu mangsa-mangsa buli dan sebagainya. Kan? Ni semua menjatuhkan maruah. Melawak lebih-lebih. Ini pun apa? Sehingga apa? Menjatuhkan maruah orang. Ini juga antara benda-benda yang dilarang dalam agama. Baik. Jadi di sini menunjukkan apa? Menunjukkan pada amwalakum, harta-harta kamu itu adalah haram, adalah terpelihara, alaikum haram, menunjukkan tidak boleh mengambil harta orang lain tanpa ada hak. Macam mana? Ka hurmati yaumikum haza, seperti hormatnya, seperti haramnya, seperti mulianya hari kamu ini. Bila hari kamu ini? 10 Zulhijjah itu, pada waktu duk buat haji, pada hari tasyrik, hari raya Aidul Adha dan juga hari tasyrik, tambahan pada musim duk buat haji di Mina. Fi syahrikum hadza, pada bulan kamu ini, bulan apa? Bulan haram, bulan Zulhijjah. 4 bulan haram. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. 4 bulan haram. Dan tambahan bulan Zulhijjah adalah bulan yang mana juga termasuk dalam bulan haram, dan ada ibadah haji pula pada waktu itu. Fi baladikum hadza, pada negeri kamu ini, pada tanah kamu ini, iaitu tanah Mekah. Jadi Nabi SAW berpesan kepada para sahabat untuk memelihara darah-darah sesama umat Islam. Bab pelihara darah ni melibatkan juga sensitiviti. Macam mana kita sensitif dengan sahabat-sahabat kita yang tertindas. Kan? Bila Nabi kata alaikum haram tu, maksudnya adakah boleh kita hanya duduk diam diri, rasa selesa, tanpa kita duk pening fikir tentang sahabat-sahabat kita yang tertindas, yang dibunuh, yang begitu kejam dekat Cina dan sebagainya, dekat Rohingya, dekat apa Arakan, apa Rohingya semua tu. Boleh kita duk kan? Sedangkan Nabi SAW kata apa? Kama salil jasadil wahid, masalul mu'minin, perumpamaan orang-orang mukmin, fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, dalam rasa belas kasihan, cinta, rasa ta'atuf ni sensitif. Maksudnya sensitif ni bukan terasa. Dia maksudnya rasa macam tengok saja, mana dia ni 2 hari tak main masjid ni, sakit ke apa mana ni, tu. Kama salil jasad, seperti satu badan. Jadi begitulah. Dan kita sebutkan
Daripada hadis ini juga menunjukkan pengajaran-pengajaran yang lain yang kita dapat, iaitu tentang kepentingan hari Aidul Adha. Malah kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, beliau menyebut bahawa berkenaan dengan Aidul Nahar, iaitu Aidul Adha, afdal min Aidil Fitr, kata beliau pada pandangan beliau. Beliau kata Aidul Adha itu adalah lebih mulia berbanding dengan Aidul Fitr, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Fa innahu yajtami'u fihi Aidul makan wa Aidul zaman. Kerana padanya itu ianya menyatukan di antara Aidul makan dan juga Aidul zaman, iaitu perayaan tempat dan juga zaman. Zaman tu ialah hari raya itu, dan tempat tu di mana? Di Makkah. 10 Zulhijjah tu orang pergi lontak Jamrah Aqabah, orang bercukar, yang sempat pergi tawaf, dan orang buat ibadah haji diikuti pula dengan hari-hari tasyrik. Dan di sini juga menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa tanah Mekah itu adalah tanah haram. Bila sebut haram ni tuan-tuan, sebab apa orang kata? Sebab apa Mekah tu tanah haram? Sebab haram, buat ni haram, buat ni. Bukan sebab tu. Mekah itu tanah haram kerana Mekah itu tanah yang mulia. Solatnya di situ adalah 100,000 kali ganda. Tanah itu tanah yang terpelihara, tak boleh berperang. Jumpa barang tak boleh ambil, kata Nabi, illa li ta'rif, melainkan untuk nak bagi tahu, nak umumkan kepada orang barang hilang. Burung merpati gemuk, orang tengok banyak, tak boleh ambil. Sebab apa? Tak boleh berburu. Tu bukannya merpati bela, tu merpati liang. Gemuk-gemuk burung merpati. Jadi kita katakan apa? Itu sebab dia hurmah. Dia itu adalah negeri yang mulia. Seperti mana kata Nabi SAW, inni haramtul madinata kama harrama Ibrahimu Makkah. Aku mengharamkan bumi Madinah. Bumi Madinah, Nabi SAW ada yang menjadikan ianya tanah haram, dan bumi Makkah itu kama harrama Ibrahim Makkah. Nah, tanah haram di Makkah itu adalah bermula pada zaman Nabi Ibrahim AS. Kita jawab azan, lepas tu kita buat kesimpulan, kita katuk insya-Allah. Jadi kita sebutkan berkenaan dengan Mekah sebagai tanah haram, yang mana tanah yang di padanya itu ada kehormatannya. Di antara lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Tidakkah mereka itu melihat sesungguhnya kami telah menjadikan haraman amina. Haram itu, iaitu Mekah itu amina, aman. Dan hadis berkenaan Mekah antaranya disebutkan apabila baginda sallallahu alaihi wasallam diusir daripada kota Mekah. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam diusir daripada kota Mekah, seperti mana hadis yang direkodkan oleh Al-Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila keluar sikit pada Mekah, Nabi kata, wallahi innaka la khairu ardillah. Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah khairu ardillah. Engkau adalah sebaik-baik tanah Allah, iaitu Mekah. Wa uhibbu ardallah ilallah. Wa uhabbu ardillahi ilallah. Dan engkau adalah tanah yang paling dicintai oleh Allah. Walaula anni ukhrijtu minka, jikalah tidak aku dikeluarkan daripada engkau wahai Mekah, ma kharajtu, maka aku takkan keluarlah daripada Mekah. Nak batuk lah. Angin timur ya kena. Tapi para ulama bincang berkenaan dengan bumi yang Nabi lebih suka, Madinah ke Mekah.
Afdal Mekah, afdal Mekah, jelas hadis semua sebut kelebihan solat. Cuma cinta ni, para ulama kata Nabi muyul kepada Madinah. Nabi lebih suka pada Madinah. Nabi hijrah ke Madinah, lepas tu mai buat haji di Mekah. Mai buat haji lah, dengan umrah, bukan Nabi duduk lama. Nabi balik, wafat Nabi tu di mana? Di Madinah. Berapa kali Nabi buat umrah, berlaku pembukaan kota Mekah, Nabi tak duduk Mekah. Nabi pergi balik ke Madinah. Tu Nabi kata, Allahumma habib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw asyad. Ya Allah, engkau berikanlah rasa cinta aku untuk bumi Madinah ini seperti mana engkau beri rasa cinta terhadap Mekah. Bukan tak cinta, aw asyad, ataupun lebih daripada Mekah. Dan Nabi SAW kat Mekah ni, keluarga dia, orang kata hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Nabi pergi duduk Madinah, bukan negeri dia. Dia lahir di Mekah. Pepatah ni silap lah. Sehingga Nabi kata apa? Jika tidak berlaku hijrah, maka niscaya aku ini bersama dengan orang-orang daripada keturunan Ansar. Betapa Nabi cinta kepada Madinah dan juga orang-orang sahabat-sahabat yang berada di bumi Madinah. Mana kada ni adik-beradik semua ni duk reject, pak saudara reject dakwah. Pak saudara Abu Lahab pun reject, tolak dakwah. Semua tolak, keluarga. Maka pergi cari tempat lain lah. Cari tempat lain orang terima, kan? Orang terima dakwah dengan apa? Cara besar-besaran. Pemimpin dia peluk Islam, Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah. Maka rakyat Madinah itu pun memeluk Islam. Jadi tanah tu sebab tanah Mekah dan tanah Madinah dinamakan Haramain. Bila sebut Haramain, Mekah dan juga Madinah, maksudnya dua tanah haram, iaitu tanah haram Mekah dan juga tanah haram Madinah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, itulah yang dapat kita ambil. Cuma di sini berkenaan dengan nyawa, harta dan ni kan, perlu dilindungi, ni adalah hadis ni. Syekh Abdullah Al-Bassam dia buat satu keputusan daripada Hay'ah Kibaril Ulama. Ulama-ulama Arab Saudi ni berbincang tentang dhamanul bahaim, tentang dhaman ni jaminan bahaim, iaitu haiwan-haiwan ternakan. Apa dia? Yang duk atas jalan. Dia pun bincang juga. Kok-koklah unta duk atas jalan, bong langgak. Baik-baik langgak saja, mungkin kena penjara, kena bayar lagi, bunuh secara tidak sengaja. Sebab apa? Kita tak apa lagi. Habis-habis langgak-langgak ni siapa punya lembu? Kita tak tahulah. Tak apa tu duk hidup lagi, kita sembelih lah, kita buat kenduri ramai-ramai. Tuan dia apa sebut macam tu? Ni satu tuan-tuan, minta maaf saya sebut biar haiwan ternakan duduk kat jalan, hukumnya berdosa. Sebab apa? Boleh menyebabkan bahaya kepada pengguna jalan raya. Pergi Kelantan tu, lembu dengan anak dia duduk tidur atas jalan. Ya Allahu Akbar. Jenuh nak break, bukan break terus terbabah kan. Break sikit-sikit. Lepas tu baru dia pergi tepi. Hoi, kita kata bahaya betul. Macam mana dah? Kalau orang ambil lembu dia marah. Nah, benda-benda ni kita nak kena, siapa bela lembu kena hati-hati ya. Siapa bela kambing, jangan duk bagi makan dekat ni. Apa dia? Hak tu tak bolehlah ambil kan, tak tahu hak siapa. Tapi dia membahayakan lah. Tapi sebenarnya waliul am boleh sebut. Dia kata apa? Kan kita pun tak tahu kan. Tapi kita tak tahu, mungkin dia hilang ke kan. Hilang daripada tuan kan. Tapi kalau boleh ya, kalau dia pun nak buat apa, buat perintah, siapa mau jumpa lembu kat jalan, siapa boleh ambil buat kenduri. Habis.
Buat kenduri ramai-ramai beri makan lah. Bahaya lah, bahaya. Jadi kita hak belah haiwan ternakan ni kena apa? Kena ambil perhatian lah dalam bab ni. Baik. Jadi saya rasa sekadar itu saja untuk malam ni. Ada soalan ke? Baik, kata ada apa-apa sekadar itu saja untuk malam ni. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.